kita dah dapat jawapan lah kepada persoalan kedudukan Brad Melanie bersama dengan skuad bawah 23 tahun. Keputusan tu dia ambil berdasarkan kepada prestasi Brad bersama dengan pasukan lah. Walaupun kontrak dia baru saja disambung saya juga nak faham lah persetujuan bersama yang dimaksudkan tu dari segi apa? Adakah ia termaktub dalam klausa kontrak itu sendiri ataupun macam mana? Dalam klausa kontrak memang ada tulis kalau persetujuan bersama bermakna kedua-dua belah pihak bersetujulah untuk melepaskan antara satu sama lain lah. Jadi mutual what do you call it, mutual agreement by both party. Jadi sekarang ni dalam kontrak tu sendiri ada menyebutlah sekiranya prestasi Brad tidak mencapai KPI yang ditetapkan bagi tempoh sekian-sekian boleh untuk FM dan juga Brad capai persetujuan bersama untuk tidak lagi meneruskan baki kontrak yang ada? Macam tu ke? Dia begini Fina. Sebelah daripada Brad punya side dia pun meminta untuk kita bersetujulah untuk dilepaskan dan juga kita juga bersetuju bersamalah begitu aja. Khabar angin ada bertiup kencang lah mengatakan asisten Kim Panggon akan dipertanggungjawabkan lah untuk berada dalam skuad bawah 23 tahun. Mungkin benda tu dianggap relevan kerana filosofi mereka tidak jauh beza dan itu memudahkanlah untuk Kim Panggon mencari ataupun meneruskan corak ataupun DNA yang mahu diterapkan dalam skuad kebangsaan. Itu angin yang bertiup kencang, tapi angin tu bunyi dia lain. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita tak setakat ni kita tak ada apa-apa perancangan lagi, ya. Dan kita akan tengoklah macam mana. Okey, ada banyak yang berlaku dalam senario bola sepak negara. Sudah pasti kita bawakan dua orang tulang belakang kalau kita nak cakap tentang bola sepak, iaitu Zulmizan Azam dan juga Fina Nashrum. Okey, first kita nak sentuh dulu tentang Brad Maloney. Okey, so Zul mungkin nak explain sedikit perpisahan antara FM dan Brad Maloney ni. Memang kita dah pernah dengar dan jangkakan boleh berlaku. But why now? Okey, first kali saya dah lama tak berduet dengan Fina. Rasa macam agak rare juga kan. Tapi menjawab kepada soalan Su tu, sebenarnya dah dijangkakan. Sebab bulan lepas sejurus daripada kejayaan skuad senior melangkah ke Piala Asia 2023. Melangkah ke Piala Asia. Presiden FM Datuk Hamid Muhammad Amin menyuarakan ataupun membuat pengakuan terbuka akan ada perubahan besar dalam barisan kejuaraan skuad bawah 23 tahun negara. Jadi bermakna ketika itu sudah memberi bayangan bahawa Meloni tidak akan kekal, tidak akan terus berada dalam skuad bawah 23 tahun negara. Dan di situ sudah timbul spekulasi mengenai siapa calon yang akan menggantikan Meloni. Cumanya keputusan itu sedikit mengejutkan apabila diumumkan hari ini pada ketika saya sebenarnya difahamkan pengumuman akan dibuat ataupun segala keputusan akan dibuat selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif yang akan berlangsung pada 21 Julai ini. Kebiasaannya segala keputusan akan diputuskan, dibentangkan dan akan mendapat keputusan daripada persetujuan daripada semua esko-esko. Selepas itu baru buat pengumuman. Tetapi hari ini mereka melakukan keputusan dan pengumuman mengenai kedudukan Brad Maloney. Dan bagi saya sebenarnya tidak mengejutkanlah. Fina, benda ni win-win situation ke Fina? Pada saya ia agak drastik, tetapi atas dasar persetujuan bersama mungkin perkara ini lebih mudah untuk mereka ambil keputusan dia tu. Jadi pada saya keadaan ini menambahkan suka kepada Brad Maloney untuk kekal. Dia punca sebenar dia adalah kegagalan Malaysia gagal untuk membawa pulang sebarang pingat di Sukan C. Itu adalah turning point dia. Kita tahu kedudukan kita dalam saingan Piala Asia di Uzbekistan
Tetapi untuk tidak menyelah langsung di Sukan C itu adalah perkara yang tidak sewajarnya berlaku atas kapasiti ataupun capability yang ada pada skuad ini dalam tahun-tahun sebelum ini. Jika Su bertanya sama ada ini adalah keputusan yang adil, saya memiliki pendapat sendiri kerana harus diambil kira juga persediaan Brad Melanie tidaklah seperti mana pasukan-pasukan lain. Maksud saya di sini Brad menghadapi kesukaran untuk mendapat pemain-pemain terutama dalam 3 kejohanan terakhir ini. Saya masih lagi ingat pada hari pertama sesi latihan untuk skuad bawah 23 tahun, hanya seorang pemain sahaja yang berada pada hari pertama. Jadi situasi itu cukup merumitkan dan keadaan itu berlarutan di mana hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi barulah Brad mendapat keseluruhan pemain yang dipanggil. Jadi sudah ada kekangan yang terpaksa dihadapi oleh Brad di situ. Sebenarnya mungkin menukar jurulatih pada saya itu adalah perkara kedua, tetapi apa yang perlu dilihat di sini adalah pengurusan FAM itu sendiri dalam memberikan kemudahan ataupun kelonggaran kepada jurulatih yang bukan daripada skuad senior di mana kejohanan-kejohanan tidak termasuk dalam kalender FIFA. Itu yang perlu diambil perhatian oleh FAM. Saya sebenarnya tak menafikan apa yang Fina cakap, Su dan juga Dayang. Tetapi kita perlu lihat dari aspek yang lebih besar. Sebenarnya keputusan FAM ni saya difahamkan lebih kepada jangka masa panjang, iaitu membentuk satu sistem yang boleh diguna pakai kepada skuad senior. Kita tahu falsafah bola sepak Brad Melanie dengan juga jurulatih senior adalah berbeza. Kalau kita ambil contoh, saya ni bukan pakar kepada taktikal dan sebagainya, tetapi Brad Melanie menggunakan formasi 3-4-3 ataupun 3-5-2 macam tu. Ataupun 5-3-2. Tetapi Kim Pan-gon menggunakan formasi berbeza, 3-4-3. Jadi keputusan ataupun tindakan terpaksa diambil walaupun sebenarnya kekangan itu berlaku seperti persiapan tak mencukupi, pelepasan pemain. Tetapi hakikatnya FM terpaksa mengambil pendekatan untuk mengenepikan Brad Melanie demi kepentingan skuad senior kebangsaan, demi ada sistem yang teratur seiring membentuk DNA bola sepak Malaysia dari peringkat bawah umur itu lagi. Okey, so tapi boleh saya tambah sikit. Boleh, kalau silakan. perkara itu mahu di-highlightkan oleh FAM, sepatutnya sebelum ini lagi perkara itu sudah pun berlaku ketika era Tan Cheng Hock lagi. Kita semua jelas sedia maklum tidak ada persamaan jika melibatkan formasi Tan Cheng Hock dan juga Datuk Ong Kim Swee. Mungkin baru kesedaran itu timbul daripada FAM. Tak apa, kita mengharapkan ini adalah satu keputusan yang tepat. Betul. Untuk kelangsungan bola Saya sepak rasa kita. lepas daripada layak kepada Asia tu. Semangat dia dah Yes. macam Kita tak nak jugalah peminat bola sepak kita melihat seolah-olah situasi ini, keputusan ini dilakukan untuk FAM meletakkan ataupun put the blame on Brad Melanie seorang saja. Kita gagal sebab kamu kena keluar. Padahal situasi dia, senario dia lebih luas, lebih besar sebenarnya. Banyak sangat kekangan seperti yang Fina dah katakan tadi. Okey, so kita move on sikitlah daripada masalah-masalah ini. Tapi pada pandangan Zul dan juga Fina, ada tak mana-mana coaches ataupun nama-nama yang mungkin layak untuk mengambil alih tanggungjawab ini? Bukan kita nak katakan okay, dia ni patut jadi coach, tapi nama-nama yang maybe boleh di... Biasanya bila dah ditolak ni mesti ada nama-nama yang dah ada dalam senarai kan. Siapa yang boleh di-consider Saya rasa tu? nama tu akan diumumkan tak lama lagi, iaitu pada mesyuarat jawatankuasa eksekutif. So dah ada lah sebenarnya. Sebenarnya dah ada, sebab bila beliau keluarkan seorang jurulatih itu mesti dah ada standby kan. Cuma mereka tunggu ya. Seperti kita tengok sekarang ni, E.L. Lavarasen dan juga Paul Marty antara calon yang calon panas lah untuk dikaitkan sebagai jurulatih menggantikan Brad Melanie. Saya tak menafikan ataupun tidak menolak kemungkinan salah seorang calon ini akan menggantikan Melanie berdasarkan kemahuan yang diletakkan FM itu sendiri, iaitu mahu meletakkan seperti kita katakan tadi seiring daripada bawah sampai ke atas seperti yang dilakukan oleh dilakukan oleh Vietnam, jurulatih daripada Korea, Pak Hang Seo pegang daripada basukan bawah, juga Shin Tae-yong jurulatih daripada Indonesia pegang pasukan bawah 19 tahun negara. Bawah 19 tahun Indonesia sampai 23 dan juga skuad senior. Jadi dua individu ini tak mustahil lah akan menggantikan, dan saya lebih melihat E.L. Lavarasen sebenarnya sebagai jurulatih yang akan
yang akan menggantikan tempat Brett Rooney walaupun Bukan seorang lagi nama yang mungkin daripada Korea, Fina. Itu saya Itu kena no dengar comment. juga Tapi sebenarnya apa yang saya nampak di sini selain daripada kesinambungan DNA itu sendiri, mungkin itu adalah langkah yang cukup baik dalam usaha untuk FAM menjaga bajet mereka lah. Adalah berbaloi untuk mereka-mereka yang dipanggil untuk membantu skuad kebangsaan ini memberikan sepenuhnya bukan kepada skuad senior sahaja tetapi kepada barisan-barisan pemain yang boleh dikatakan beraksi untuk underage. Jadi ini adalah jika ia berlaku, ia adalah satu keputusan yang tepat dan pada saya ada dua nilai yang cukup bagus yang telah pun diketengahkan. Okey, so kita tak nak timbulkan spekulasi dah dalam perbincangan ni. Kita move on kepada realiti pula di mana pasukan kita menang. So, itu yang penting sebenarnya. Tak sangka. Memang tak sangka ke Fina? Tak ada. Kalau kita menyebut Vietnam, kita tahu di mana kedudukan Vietnam walaupun ini adalah pasukan underage. Tetapi itulah yang berlaku pada hari ini selepas kejayaan coach Hassan membawa pasukan bawah 19 tahun ini, di mana pada hari ini dia berjaya mengubah wajah especially di bahagian pertahanan negara sendiri. Saya sempat lihat sedikit highlight tadi banyak juga asakan yang dilancarkan oleh pasukan Vietnam tetapi nampaknya hari ini barisan pertahanan negara bawah 19 tahun berjaya mengekang dan berjaya beraksi dengan cukup cemerlang dan itulah boleh dikatakan sebagai punca kepada kejayaan Malaysia dan support ini juga membawa kepada semangat yang lebih baik untuk pemain di barisan atas melancarkan asakan dan memberikan gol yang membawa pada Flow dia kemenangan. cantik. Yes. Saya ada jawapan kepada Fina. Kenapa benteng pertahanan bagus? Sebab kita mempunyai pemain yang diberi pendedahan di peringkat atas iaitu di peringkat bawah 23 tahun iaitu Faiz Amir dan juga Ubaidillah. Di mana pemain ini telah memperkuatkan skuad bawah 23 untuk Sukan C dan juga Piala Asia bawah 23. Baru berusia 18-19 tahun diberi pendedahan di peringkat bawah 23 jadi saya rasa tak ada masalah untuk mereka bersaing di peringkat bawah 19. Jadi mungkin ada kelebihan di situ ditambah pula persiapan bawah 19 tahun negara ini lebih baik dengan rata-ratanya diberi pelepasan awal. Pasukan ini menjalani latihan yang lebih awal berbeza dengan apa yang berlaku pada malam ini yang mana hingga kan pasukan yang mereka wakili macam pasukan Liga Perdana, Selangor 2 ataupun JDT 2 terpaksa menunda perlawanan untuk membantu pasukan ini mempersiapkan kejohanan. Cuma bagi saya mengejutkan kerana mengalahkan Vietnam dengan keputusan 3-0. Tadi Zul dah sebut dua nama player yang menyelah untuk kejohanan ni kan. Selain daripada itu mungkin Zul nak kongsikan nama-nama lain sebab kita macam kurang nak upkan ataupun nak bagi pendedahan kepada under-19 ni. Ya, masa kita flashback balik masa 2019 kita layak ke final sebelum ni kita ada Luqman Hakim. Betul. Masa tu dah Luqman dah Memang hot dicanang, betul nama dia kan? Akhir pun ada time tu. Macam mana? Tak silap saya Akhir pun dah ada time tu. Akia, Masa tu zaman Boyan Hodak ya? Betul. Betul Boyan Hodak sebelum tu tapi Brett Maloney yang kali terakhir kita gagal. Tapi yang Boyan Hodak itulah ketika kita menjuarai. Kita juara, yes. Even Luqman Hakim dah muncul ketika itu. Tetapi untuk skuad kali ini agak senyap, agak perlahan. Tetapi saya menamakan pemain seperti Najmuddin yang beraksi bersama JDT 2 dan juga Omar Ryan. Walaupun Omar Ryan tidak beraksi bersama dalam kesebelasan utama, tetapi saya melihat contribution dia, sumbangan dalam pasukan cukup besar. Beliau hadir daripada Eropah, Red Star Belgrade, daripada klub Bosnia, datang dengan orang kata pengalaman sedikit sebanyak membantu dan juga encourage pemain-pemain lain untuk meletakkan diri mereka dalam satu tahap yang lebih baik. Kredibiliti yang dibawa oleh pemain itulah memainkan Omar peranan Ryan, dalam pasukan dan juga mungkin memberikan satu kegerunan kepada pihak lawan. Dan sebenarnya benda-benda yang macam inilah yang perlu di-highlightkan apabila melibatkan pemain-pemain yang beraksi di luar negara. Bentuk-bentuk yang sebeginilah yang perlu menjadi orang kata elemen yang cukup baik untuk menambah baikkan value pasukan itu sendiri. Bukan hanya berdasarkan kepada prestasi mereka tetapi nama yang dibawa. Kegerunan untuk pihak lawan itu adalah penting. Kadang susah nak cari info tentang seseorang player tu pihak lawan jadikan macam kelebihan pada kita kan sebab dia tak tahu apa senjata yang ada pada pemain-pemain kita ni. Senjata rahsia. Cuma tahun ni ataupun skuad kali ni dia tak ada pemain yang macam superstar macam edisi sebelum ni ada Macam Luqman, seimbang lah Akia. semua orang. Jadi pasukan ni lebih kepada teamwork dan akhirnya pasukan negara berjaya mara ke final. So Zul, my last question untuk you. Pasukan Coach Hassan ni, adakah mereka mempunyai ciri-ciri DNA yang dimahukan oleh FAM untuk masa depan pasukan kebangsaan kita?
Susah saya nak jawab sebab saya rasa nampak berbeza dia punya permainan tu. Tetapi mungkin boleh diolah dari segi pendekatan taktikal. Sebab saya nampak Coach Hassan lebih dia punya sifu dia lain kan. Fina mungkin tahu. Jadi saya rasa mungkin ada masa lagi untuk Coach Hassan mengikut orang kata apa resepi dan juga daripada skuad utama, skuad senior kebangsaan. Mungkin tak ada masalah lah untuk mengikut apa yang dilakukan oleh DNA Kim Pan Gon. Itu Zul, saya rasa itu berbalik kepada apa yang kita debatkan sebentar tadi. Kalau betul nak berubah sepenuhnya. Itu yang saya maksudkan. Bukan hanya melibatkan satu pasukan, hanya disebabkan kegagalan dan perlu menuding jari kepada mereka untuk menutup kelemahan yang ada sebelum ini ataupun pihak lain punya kelemahan. Itu adalah tidak betul. Jadi kalau betul mahu memastikan DNA sama bermula daripada underage sampai ke peringkat senior, perlu ada perubahan. Saya tidak bermaksud FIM perlu buat sesuatu pada Coach Hassan, tetapi saya cuba untuk membuka minda semua pihak agar lebih telus dalam melihat setiap keputusan dilakukan oleh pihak FIM. Okey, itu long term. Short term ni sekarang ni, final boleh? Mestilah boleh. 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 Saya bergantung kepada lawan untuk final nanti. Tetapi 3-0 saya rasa memang bagi satu keyakinan dan Kalau juga mereka motivasi. berjaya melakukan kejutan kepada pasukan Vietnam, saya tak rasa susah untuk mereka sekali lagi lakar kejutan ke atas Thailand maupun Laos, walaupun mereka tewas pada Laos sebelum ni. Sebab Vietnam adalah juara kumpulan A. Mereka telah mengalahkan pasukan sebagai juara kumpulan yang saya rasa sebenarnya ini adalah final untuk skuad bawah 23 tahun, skuad bawah 19. Tak sabar pula kita tengok final Come on, sebab ni kan. Malaysia, you can So do terima it. kasih kepada Zul, terima kasih kepada Fina. Kita akan sembang lagi insya-Allah. Okay. Of course kita akan sembang lagi Dayangan. Ya, dan ini dia rekod di kejohanan AFF bawah 19 tahun dia di mana kita pernah menjadi juara pada tahun 2018. So hopefully kita boleh ulangi kejayaan ini sekali lagi. Betul, kita tak naklah naik juara je sebab dah 6 kali dah kita bergelar naik juara. Kita nak jadi juara kali ini. We want selepas all out. 2018. Okey, kita ada banyak nak sentuh dalam edisi ini dan sekarang kita nak berehat seketika. Again, terima kasih Zul, terima kasih Fina. Memang seronok Jumpa sembang lagi. kau pasal bola sepak ni kan. Lagi lepas ni.